Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sedang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya-Allah kita akan sama-sama merenung sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat besar baginda Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih wa fi riwayatin wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang bermaksud, sesiapa yang tidak meninggalkan percakapan keji, yakni ketika berpuasa, dan beramal dengannya, dalam satu riwayat yang lain, dan menjauhi kebodohan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak peduli jika dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis ini dapat kita fahami sebenarnya dalam berpuasa terdapat banyak pantang larang sebenarnya. Di samping kita meninggalkan makan dan minum yang boleh membatalkan puasa kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta kepada kita agar kita meninggalkan percakapan yang keji, perkataan yang dusta, bohong, nista dan sebagainya. Walaupun hadis ini membicarakan tentang percakapan, tetapi kalau kita terjemahkan dalam konteks realiti pada hari ini, percakapan dusta ataupun percakapan keji ketika berpuasa ini sebenarnya juga merangkumi apa yang jari jemari kita tulis dalam catatan media sosial pada hari ini. Sebab itulah dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur dan juga memberi satu peringatan kepada kita agar kita meninggalkan apa sahaja perkataan yang dusta, nista, caci, maki hamun dan sebagainya. Kerana apa? Kerana apabila kita berbuat demikian, maka dosa yang kita sedang berpuasa itu akan hilang begitu sahaja. Maksudnya dalam arti kata yang lain, ia akan menjadi sia-sia. Sebab itulah kalau kita terjemahkan seperti mana yang saya sebutkan tadi, dalam kehidupan konteks realiti kita pada hari ini, dalam media sosial kita, apabila kita menulis, maka tulisan kita itu adakah menyebabkan orang sakit hati dengan kita, menyebabkan orang marah dengan kita, ataupun berita yang kita share, yang kita like adalah berita palsu, berita fitnah dan sebagainya, maka kita juga akan menanggung dosa yang sama, iaitu puasa kita akan menjadi sia-sia sahaja sekadar kita berlapar dan dahaga. Sebab itu kita faham bahawa hakikat kita berpuasa apabila kita tidak makan dan minum dalam tempoh yang lama, memang pada hakikatnya kita akan berasa lapar, kan? Itu hakikat. Termasuk ustazah-ustazah, para ulama, apabila mereka berpuasa, kelaparan itu memang akan terasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai muhasabah kepada apa yang kita dengar daripada hadis ini, adakah kita mahu laparnya kita pada bulan Ramadan adalah lapar yang mendapat pahala ataupun lapar yang mendapat sia-sia, malah mendapat dosa lagi. Sebab itulah marilah kita merenung intipati dan intisari daripada hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada bercakap dusta dan sebagainya yang seumpama dengannya, fitnah, maki hamun, cerita bohong dan sebagainya, kita tinggalkan. Bukan sekadar dalam bulan Ramadan, tetapi madrasah Ramadan ini sepatutnya boleh mengajar kita meninggalkan perkara-perkara tersebut, kerana kita bimbang kalau kita tidak meninggalkan perkara tersebut, puasa kita akan mendapat pahala yang kosong. Jadi pastikan juga apa yang kita tulis, apa yang kita catat, apa yang kita share, apa yang kita like dalam media sosial kita itu tidak menjadikan
puasa kita menjadi puasa yang kosong, tetapi jadikanlah puasa kita ini puasa yang mendapat pahala dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dahululah tazkirah ringkas daripada saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.